Assalamualaikum. Sains dan Islam itu tajuk sesi TikTok Apek malam ini. Keadaan di Tanah Rata Cameron Highland ini tidak sejam semalam. Kita tengok esok bagaimana. Jadi kita bermula dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Kita memuji Allah seperti mana dia kendaki dipuji, kerana dia kepunyaan segalanya, lahul mulk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cukuplah Allah baik-baik pelindung, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada kuasa daya upaya melainkan dengan Allah. La haula wal quwwata illa billah. Sains sains merupakan falsafah hidup saya, kerana masa kecil lagi saya suka sangat baca sains, sehingga saya teringat masa saya umur 8-9 tahun bila terdedah kepada fakta tentang cakrawala, tentang solar system, tentang contohnya kebesaran matahari beratus kali lebih besar dari bumi, dan 93 juta batu jauh mengambil masa 2 minit ke 8 minit untuk cahaya sampai. Dan bintang-bintang lain, membezakan antara bintang planet dan bintang berkelip-kelip, yang paling dekat pun 4,5 tahun untuk cahaya pergi, Proxima Centauri, dan galaksi kita seluas beratus tahun cahaya dan mengandungi sekurang-kurangnya 100 bilion matahari. Ada yang cukup besar, lebih besar daripada matahari kita, dan baru ini dilancarkan Webb teleskop untuk bersama Hubble teleskop boleh melihat lebih dalam galaksi kita sendiri dan juga galaksi lain. Contohnya Andromeda, itu berjuta tahun ke beratus ribu tahun cahaya, kita tak tahu. Tapi seluas universe yang dikesan adalah seluas 90 bilion tahun cahaya. Padahal universe ini dikesan daripada Big Bang hanya 14 bilion tahun. Dan juga evolusi manusia daripada Cro-Magnon Man 3 juta tahun lama sebelum digantikan Khalifah Bani Adam Homo sapiens lebih kurang 200,000 tahun dulu di Afrika Timur. Ini kajian sains. Apek mengamati ilmu-ilmu sains, buku-buku sains di Kutub Khana Sekolah Victoria Institution maupun di British Council. Semasa Apek belum Islam lagi, umur 13, selepas sekolah VI habis, waktu Jumaat habis awal 12.30 begitu, saya sentiasa kala-kala mengiringi sahabat-sahabat berbangsa Melayu beragama Islam pakai kain sampin songkok dengan baju Melayu lah, dengan sampin tu berjalan kaki, tapi kita akan berpisah semasa sampai Masjid Negara. Masjid Negara sebelah kiri, jalan flyover tu. Lepas tu teruskan lagi sikit, saya sampai British Council. Jadi saya tak ikut pergi masjid lah, saya belum Islam. Kawan-kawan Melayu saya akan habiskan masa solat Jumaat. Masa tu saya anggap Islam itu agama orang Melayu, tapi saya pergi pada agama saya, iaitu buku-buku, kitab-kitab. Saya baca, kerana masa itu tidak ada internet, tidak ada mobile phone, tidak ada komputer bimbit. Masa itu kalau komputer ada pun semua besar-besar raksasa, pakai magnetic tape, IBM. Dan di sana saya menelaah keluasan ilmu Allah. Masa itu saya tak sedar tentang pencipta, dan saya kaji tanda-tanda kebesaran. Saya tak tahu kebesaran siapa. Membuat saya kagum bila manusia akhirnya dapat mengukur bintang-bintang, mengukur universe, mengukur benda biologi. Antara subjek kesukaan saya seksologi, sehingga orang marah saya, apa budak ni pergi baca section seksologi. Saya tertanya-tanya, curious, amat ingin tahu macam mana Allah jadikan aku jantina lelaki pula tertarik pada jantina perempuan.
apa yang buat ketarikan ini? Tidak ada jawapan. Ya, jadi tafakur tu berlaku sehingga saya sedar mesti ada satu kuasa, mesti ada satu penjadi, tapi masa tu tak sampai wahyu kepada saya. Apabila sampai Quran, saya terus memeluk Islam kerana saya dapati dalam Quran dia merupakan kitab yang paling saintifik, berperingkat metafizika. Kerana dalam sains kita belajar sampai subatomic, nuklear, gravity, ukuran yang terlalu luas, infinite. Alam ini ya, langit itu tak ada dinding. Macam mana nak ukur? Tak ada dinding. Tak ada denominator. Denominator bukan zero, infinite. Ya, matematik, para ahli matematik pun pening. Tapi mereka terus mengkaji. Bukan kata ini sihir ke mistik ke. Jadi saya tak akan puas hati dengan apa jua penerangan. Tak kira gereja, tak kira doktor gereja, tak kira agamawan, tak kira guru. Saya sentiasa tanya dalam kelas. Saya antara murid yang mungkin guru boleh ingat, sentiasa bertanya. Tak boleh duduk diam. Ya. Kerana kalau saya tak bertanya, saya diam, saya taklid saja, itu bukan saya lah. Itu bukan Cina Pek. Ya, untuk menerima satu jawapan. Sehingga soal syurga itu fiha abadah, saya tanya Tok Guru Ghazali Din di masa itu dia di Tanjung Dawai ke Merbuk, Kedah, orang Pas lah, Tok Guru Pas, Ghazali Din, yang Allah yarham dah arwah. Pernah saya duduk majlis dia selepas saya kalah pilihan raya PIU 8 ke apa, saya calon PAS lawan Daim Zainuddin, Menteri Kewangan masa tu. Saya duduklah Ghazali Din tu, yang di-Ketua PAS kawasan tu, dan dia tengah mengajar. Lepas dia habis mengajar, saya angkat tangan bertanya, Ustaz, bahawa Allah saja awalu wal akhiru wal zahiru batin, tidak ada lain. Yang paling awal Allah lah, tidak ada selain dari Allah, dan akhirnya al-akhir hanya Allah. Tidak boleh ada sekutu, tidak boleh ada lain di sampingnya. Jadi bagaimana syurga neraka itu boleh fiha abadah, boleh kekal abadi selama-lamanya bersama dengan Allah. Tidak mungkin berlawanan dengan sifat Allah. Salah satu, itu sebab saya tak kaji sifat 20, saya kaji sifat 99 dan banyak lagi lah. Dan lebih lagi saya masuk tarikat Dakarwiyah, Syekh Abdul Qadir Sufi, merupakan seorang Sufi berbangsa Skotlandia, England. Dan tulisan-tulisannya bertaraf bahasa Inggeris, boleh kata sastra Inggeris, British, yang bernilai tinggi. Jadi sesuai dengan saya kerana seumur hidup saya 6 tahun belajar sekolah rendah Jalan Kuantan, di Jalan Pahang sebelah Tasik Titi Wangsa, berbahasa Inggeris. 4 subjek Inggeris, sains dan matematik, dan 4 subjek bahasa Melayu, bahasa Malaysia, iaitu geografi dan sejarah. Ya, jadi saya dapat manfaat dui bahasa dengan sempurna. Lepas tu ibu bapa saya satu Hokkien, bapa saya Hokkien, ibu saya Kantonis. Jadi 4 bahasa lah saya praktik di rumah. Dan Ustaz Ghazali Din jawab, Allah la tuklifu mi'ad, Allah tidak mungkir janji. Dan apa maksudnya? Allah Yaham berkata, arwah Ustaz Ghazali Din, Allah Yaham berkata, kerana Allah janjikan kita kekal dalam syurga atau neraka, na'udzubillah min zalik, selama-lamanya. So saya terima. Saya walaupun sains, saya terima logika sedemikian. Kerana saya terima bahawa Allahu Samad. Bila kita anggap Allah itu infinite, all powerful, jadi apa yang disebut itu mesti jadi. Tetapi sebelum tu saya dah selesai ini dalam tahun 87, 80 lagi saya selesai kontradiksi antara Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah pemaaf, pengampun, pemurah, adil, boleh jadikan manusia digoda syaitan atau sihir,
dan dimasukkan neraka, saya anggap tidak boleh diterima. Itu sebab saya tidak percaya dengan falsafah syurga neraka Bible, Christian, yang padri tak boleh jawab. Mereka cuma jawab bahawa syaitan dulu baik, Lucifer dulu baik, lepas tu dia jadi jahat. Saya kata bertentangan dengan Allah kalau ia lawan kehendak Allah, kerana masa itu tidak ada kehendak Tuhan. Konsep dalam Bible, the will of God. Kerana naratif daripada Christian Bible, jangan haramkan TikTok saya ini, kerana saya berbincang ni secara falsafah, bukan mengutuk mana agama. Kerana saya pun tengok di-troll oleh orang-orang kononnya Islam lah, turun-menurun, yang tidak mau mengkaji. Macam saya, saya bukan nak berbalah dengan sesiapa. Saya suka live begini untuk bertafakur, dan siapa nak join saya dalam tafakur bersama. Kalau tak nak, boleh unfollow. Ramai unfollow saya 2-3 hari ni, tak jadi masalah. Okay, follow the followers. Kenapa tak percaya sihir wujud? Okay, I'm coming. Saya dah explain sebenarnya. I will repeat it again somewhat. Saya dah banyak. Masalahnya ialah saya post banyak research saya, tapi tak ada orang baca. Mereka terus anggap tak boleh ini. Tanggapan saudara ini salah. Tak memberikan izin kepada saya, tak berikan ruang kepada saya untuk membela diri. Saya dalam membela diri. Ini bukan saya tiba-tiba overnight. Banyak adat dan bukannya akidah. Saya melalui jemaah PAS misalnya, 11 tahun, saya tahu banyak ungkapan mereka berlawanan dengan akidah. Dan saya tak setuju mereka mengkafirkan UMNO satu ketika. Saya anggap ini adat, ini perangai manusia, bukan ikut akidah. Saya kaji, bukan semesti saya setuju. Saya masuk mana-mana jemaah, saya jenis independent minded. Anda akan dapati saya, siapa yang nak sahabat dengan saya, ialah saya tidak akan taklid buta. Saya jaga adab. Saya akan bertanya dengan Tok Guru. Saya akan berlutut. Saya pernah tanya dengan Sheikh Imran Hussein. Saya pernah bertanya dengan, itulah Ghazali Din tadi. Kalau saya ingat lagi, saya akan beritahu lah ya. Okey. Yang saya nak bawa tadi ialah pengajian sains saya meletakkan saya jadi atheist, bertentangan dengan fahaman agama Samawi yang saya warisi dari keluarga saya, itu Kristian. Hujah padri itu tak kuat, kerana mereka menganggap bahawa syaitan itu ada kuasa. Dia boleh memilih untuk ingkar kepada Allah, takabur kepada Allah. Tak kira lah apa alasan digunakan, tapi bukankah Allah itu maha berkuasa, maha mengetahui, alfa wa omega dalam bahasa Latin, Bible, awalu wa akhiru ialah alfa and omega. Itu yang ada variant alpha sampai variant omega ya. Jadi ketuhanan, tauhid merupakan falsafah paling tinggi, metafizika paling tinggi. Sihir tu, syaitan itu kecil. Kita ni kecil. Ini Tuhan ni penyebab mutlak. Who is God? Who are you, Allah? Ini menjadi satu pertanyaan saya. Dia timbul dalam hati saya. Tak boleh saya beritahu, apa bisikan ini. Tapi dari kecil lagi saya tertanya, siapa pencipta saya? Ya, masa tu saya tidak beragama Islam. Tapi saya sedar, imbas kembali, masa itu dah bertindak Islam dah. Itu sudah tafakur. Macam Nabi Muhammad SAW pergi Gua Hira, belum lagi terima wahyu. Dia sudah ada perasaan tafakur, ingin bertapa. Menurut Buya Syakur, proses pertapaan, meditasi sudah bermula di Gua di Hira. Kalau tidak, Nabi pergi buat apa? Ya? Jadi saya pun melalui proses pertapaan, bukan bertapa dalam gua lah, sambil berjalan, sambil bertafakur, sambil memahati, sambil berfikir mendalam, kerana masa itu tidak ada distraction, tidak ada benda yang internet ke, TikTok ke, game ke.
untuk melalaikan saya. Banyak masa saya habiskan, berjam-jam, berhari. Dan ini keseronokan saya. Saya mikir sedalam-dalamnya, kalau saya tak wujud macam mana. Kalau saya wujud, kenapa bangsa Melayu tidak bangsa Melayu, mengapa bangsa Cina tidak bangsa Melayu macam jiran saya. Dan saya berfikir, bagaimana agama ni boleh berlainan dan macam mana nak rekonsiliasi. Maaf ya. Banyak panjat bukit hari ni, lengur. Bagaimana nak rekonsiliasi agama Hindu dengan agama Cina, dengan agama Islam, dengan agama Kristian, dengan agama Yahudi. So akhirnya tentulah saya jumpa, tapi saya kena cerita bagaimana saya jumpa, padahal saya atheist, menolak Bible, menolak keterangan okey, anak Tuhan tu satu hal, tapi ada berapa prinsip monotisme dalam Kristian. Mereka percaya tentang Alpha and Omega, awal wal akhir. Mereka percaya tentang Ar-Rahmanir Rahim, God is love. Mereka beriman kepada kuasa Almighty, Allahu Akbar, Almighty itu ada. Al-Aziz ada dalam Kristian. Macam mana saya boleh tolak itu? Kerana seolah Allah tak boleh mengawal syaitan. Seolah syaitan itu berlawanan dengan kehendak dia. Bila saya memeluk Islam, saya diajar dengan betul daripada Quran, daripada ustaz saya. Masa tahun pertama saya di Perkim, saya ada beberapa ustaz, seorang ustazah, seorang hafiz Quran mengajar tajwid, dan juga saya ikut banyak gerakan tabligh, gerakan akam, abim, PAS, tarikat dan sebagainya. Jadi saya sentiasa berfikir juga, jemaah ini kata dia siratal mustaqim, jemaah itu kata dia siratal mustaqim, termasuk Syiah ya. Sekarang Wasabi. Masa tu awal lah saya dah kenal Hussein Yi ya, yang dia bawa aliran Wasabi kepada saya. Jadi saya mesti berfikir, bila orang bercakap sesuatu tu saya tak akan terima. Ya begitu. Quran, ya saya tahu sami'na wa ta'na. Ya. Jadi bila Quran menerangkan prinsip yang paling penting, iaitu syaitan ini memang di bawah kuasa Allah, di bawah izin Allah, dan Allah memberi izin, dia mesti ada SOP dia. SOP Allah, walaupun fa'lu lima yurid, melakukan apa dikehendakinya. Kalau Allah nak campak semua kita dalam neraka, boleh. Nak campak semua orang kafir dalam syurga, boleh. Ini maksud fa'lu lima yurid. Tapi Allah ada janji, awak berlaku zalim, awak masuk neraka. Awak berlaku adil, awak masuk syurga. Okey. Itu selesai ya. Ini macam problem matematika, satu-satu line. Saya pergi kepada soal syaitan, saya soal sihir, saya soal black magic, soal kuasa lain dari Allah. Saya diajar, tidak ada kuasa lain dari Allah. Kuasa Allah adalah mutlak. Tidak perlu sekutu, tidak perlu sesiapa bunuh untuk dia. Dia yang hidupkan dan mematikan. Itu sebab kisah Nabi Khidir bunuh anak. Itu saya periksa semula dan ada tafsir lain bahawa ikut bahasa Arab bukan Nabi Khidir tapi ibu bapa itu. Dan ada penerangannya, saya tak akan terangkan sekarang kerana ada orang tanya. Satu soalan tak selesai pula persoalan lain. Kerana ada, kalau kita tak fikir, macam mana nak sebut. Kalau kamu ada satu fikiran, kamu tak boleh tidur. Tak boleh tidur lah sehingga selesai. Ya, mungkin bagi orang sekian, alamak aku tak dapat EPF ni, tak boleh tidur. Bagi saya tak dapat EPF, alhamdulillah. Tak dapat duit, alhamdulillah. Itu tak menjadi falsafah hidup saya. Saya percaya hidup saya bukan kerana makan, bukan kerana pergi sekolah, dapat PhD, jadi doktor, lepas tu kahwin, dapat anak, dapat cucu, punggung cucu kat kampung, pencen dan mati. No, saya rasa hidup saya ini bagi saya lah mesti capai satu natijah, satu akhir. Orang kata ibadat kepada Allah. Yes, ibadat tu luas. Kepada saya, matlamatnya mesti mengenal sesuatu, iaitu Al-Haq. Mujur, saya terserempak dengan Syekh Sufi saya yang mengajar beberapa prinsip. Antara dia yang banyak mempengaruhi saya ialah beliau beritahu, Allah Yaham juga, tahun 2 tahun lepas meninggal, yang diterang dalam Quran. Tapi kadang kita tak sedar sehingga guru Sufi Syekh kita tu mengulangi. Bila dia sebut tu mana tersentak hatilah. Dia kata, Allah tidak cipta cara magic.
Allah tidak cipta cara sakti. Allah tidak cipta ala kazam. Allah tidak cipta itu mata kaji itu apa tu, kisah Alibaba lah. Kisah itu magic Aladdin semua tu. Allah cipta bil haq, dia kata. Bil haq ada makna yang dalam cara Syekh Sufi saya beritahu, with the truth. Dia tak cipta dengan dia punya kun fayakun tu bukan jadilah tak. Dia punya jadi tu ada sunnatullah, ada sains. Kerana bil haq bil alim. Apa maksud alim? Ilmu. Apa tu ilmu? Semua ilmu yang boleh diukur. Qadara. Semua ilmu yang boleh difikirkan. Yatafakkarun. Manusia sampai sekarang ni, kita boleh buat warna, boleh buat TikTok, boleh buat internet, semua itu adalah sebahagian ilmu dia. Tidak mungkin internet ini bukan ciptaan Allah. Jadi ini fakta yang saya dapat rekonsiliasi dalam fahaman sifat-sifat Allah tadi. Okey? Jadi bagaimana tentang syaitan? Bagaimana tentang Adam yang boleh yufsidu fil ard? Dibicarakan dalam surah Al-Baqarah. Itu yang saya gembira dalam Quran. Bible itu tak bicarakan. Mana ada bicara tentang kejadian manusia sebenarnya. Dia cuma ceritakan nak buat Adam dari tanah. Lepas tu dia berdosa. Lepas tu dia hantar anak untuk tebus dosa. Begitu saja. Perbualan tentang malaikat dengan Allah tu tidak diterangkan dengan sempurna dalam Bible. Dalam Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah lagi dengan sempurna. Iaitu malaikat bertanya. Jadi Allah mainkan balik dialog itu supaya menyenangkan hati yang bertanya seperti saya. Ada tak dialog ini berlaku? Ada. Malaikat sendiri tanya, kenapa nak jadikan pengganti khalifah itu pengganti yang mana ada manusia semua tu? Saya kaji evolusi, saya kaji Charles Darwin, tapi teori evolusi sudah berubah hari ini. Monyet bukan ancestor kita. Monyet ini adalah mendata evolusinya. Kita semua jadi daripada air. Evolusi from water base. Okay. So, hydrocarbon lah. Kita panggil organic chemistry. Saya belajar kimia. Okay. Jadi, dia dapat merumuskan sains metafizik pada falsafah tinggi. Okey, engkau jadikan manusia dengan pengetahuan, dia akan melakukan kerosakan. Ini yang saya maksudkan. Engkau tahu tak dia melakukan kerosakan? Kenapa nak jadikan dia? Bila Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun, dia menyusup hati saya, dia mendalam. Susah saya nak explain apa maksud ini a'lamu ma la ta'lamun. 90% daripada soalan saya selesai. Kerana menunjukkan pihak pertama iaitu Allah, pencipta segalanya, engkau dan aku, perbualan kita dari dia, firasat hati kita dari dia, tidak ada satu pun yang tidak dari dia. Itu ilmu hakikat tinggilah. Kepada saya, bukan tinggi, dia saintifik. Sains ni bermakna, bila KKM kata sains mesti menang itu salah. Sains adalah proses yatafakkarun. Sains menemui banyak kesilapan. Lalu kita berkesilapan itu timbul. Kenapa tak jadi? Buat lagi. Baru jadi. Thomas Edison buat lampu. Beribu kali mentol tu meletup. Sains mesti menang. Dia bukan soal menang. Dia soal eksperimen. Dia soal metodologi. Itu sebab bila orang kata ada microchip. No. Itu conclusion. Sebelum conclusion, you kena ada eksperimen. Saya otak eksperimental. Saya buat eksperimen. Saya menguji. Saya mengkaji dengan menguji. You tengok cara orang berfalsafah, berhujah antara ahli sains dan ahli sains. Dia menguji satu sama lain. Antara ulama' dengan ulama' pun sama. Ulama' dengan ulama' pun sama. Dia katakanlah Tuhan begini. Buat begini. Okey, saya berikan satu perbualan antara Imam Ghazali dengan ahli falsafah. Ahli falsafah dituduh sebagai Mu'tazilah, rasionalis. Lalu Imam Ghazali keluarkan satu hujah. Saya baca dalam tahafud. Hujah itu saya dah lakukan, tapi saya nak ulangi. Ini bagi mereka yang appreciate falsafah lah. Appreciate nak tahu kebenaran. Ibn Haysam kata, aku kaji sains untuk mendekati diri kepada Allah.
Apek pun sama. Apek kaji falsafah untuk dekat betul kepada Allah. Mungkin orang tanya, apa sahaja nak dekat Allah? Itu soalan yang akademik, redundant. Macam aku nak dekat kekasihku. Aku nak pergi rapat. Ada orang rapat macam-macam cara. Dia sembahyang sepanjang malam. Saya berfikir tu lebih tinggi dari solat sepanjang malam kan. Selesai kan? Yalah, mesti tak puas hati. Saya tahu. Saya teruskan. Imam Ghazali menyatakan, ada 2 orang. Adik-beradik. Satu abang, satu adik. Adik itu dimatikan masa muda sebelum akhir balik untuk masuk syurga. Abang dia tidak. Abang dia umur panjang, tapi abang dia beramal soleh, mendapat ganjaran banyak. Ya, dimasukkan syurga yang tinggi. Adik ini yang mati sebelum akhir balik ni masuk syurga yang rendah lah. Jadi di akhirat esok adik itu merayu kepada Allah. Komplain lah. Merungut kepada Allah. Kenapa abang saya dapat syurga yang tinggi? Kenapa saya tak dibenarkan hidup tua macam abang saya beramal soleh? Allah pun jawab, saya tahu kamu akan lakukan dosa. Saya sayang kamu, saya matikan awak. Ada hikmah dia. Supaya awak masuk syurga sebelum akhir balik. Nampak? Lepas tu, neraka, alun neraka marah kepada Allah. Kenapa kami yang masuk neraka, kamu dah tahu kami masuk neraka, tak dijadikan macam adik tadi tu. Dimatikan kita semua sebelum akhir balik. Jadi Imam Ghazali kata, guna rasional tak boleh terhadap Allah. Okey? Inilah kitab yang panjang antara Ibn Rushd dengan Imam Ghazali, di mana Ibn Rushd kata, dia boleh melawankan hujah itu. Tapi sebelum saya baca hujah dia, saya sendiri pun dah jumpa jawapan. Saya sendiri dah jumpa jawapan kelemahan Imam Al-Ghazali. Tak boleh lawan hujah. Senang aja. Sila dengar ya. Kita sekarang hidup kan? Belum masuk syurga atau neraka kan? Katakan Apek masuk neraka. Katakan na'udzubillah min zalik. Katakan, kerana saya tak tahu. 99.9% kita ahli neraka. Itu menurut banyak hadis pun. Dalam 1000 orang, 1 saja sedar. Okey? Kristian, dekat 2 bilion orang, kalau ikut tarifnya, semua ahli neraka. Betul tak? Semua akan masuk neraka. Sekejap Sekejap. Soal ni saja ni. Orang tanya saya bila mula jual ni. Okey, maaf. Okey, kita semua hidup Saya ambil contoh lah, faham tak? Contoh. Ini macam eksperimen. Katakanlah X. Kalau tidak, awak belajar apa di sekolah? Macam tu jangan pergi sekolah lah ya. Semua keluar sekolah lah. Pasal itu ilmu kafir. Tidak. Ini ilmu matematika dipelopori oleh banyak cendekiawan Islam. Ibn Sina, Ibn Hazm, Farabi, Ibn Khin, Al-Khawarizmi, Al-Biruni boleh mengira kebulatan bumi, radius bumi. Okey. Katakan saya masuk neraka. Okey. Katakan di neraka, Allah, kenapa tak matikan saya masa akhir balik? Faham? Sekarang saya sudah akhir balik kan? Saya sudah hidup kan? Sekarang saya tak tahu saya masuk neraka atau syurga. Apa saya nak kata sekarang? Allah, matikan saya sekarang sebelum saya berdosa lagi. Boleh tak kita doa begitu? Kita tak. Kita rasa, aku okey je. Apa salah aku? Aku baru hentam ni Cina Apek. Ini salah ni, aku tak sesat. Kita confident. Jadi jawapan saya kepada hujah Imam Ghazali ialah, ahli neraka tadi sekarang hidup. You cerita tentang satu spekulasi. Saya mainkan balik spekulasi. Sekarang mereka hidup, kita tanya dia balik. Katakan kita back in time lah. Ini back to the future, kita ada time machine, kita balik pada ahli neraka, kita bawa balik kepada alam dunia. Masa tu dia mesti tak ada memory masa depan, tak tahu dia akan masuk neraka. Kita jumpa dia, wahai Kim Jong Un,
Saya daripada masa depan, daripada akhirat, saya tahu awak akan masuk neraka. Dia kata, karut lah. Karut, betul tak? Kalau saya kata, Apek, awak masuk neraka, saya akan kata karut, betul tak? Saya kata, Syekh, awak akan masuk neraka. Ustaz, awak akan masuk neraka. Katakanlah. Dia kata, engkau siapa? Nampak? Adakah dia kata, aku takut kemungkinan tu. Macam mana saya nak matikan kemungkinan tu? Baik, saya doa sekarang, ya Allah, matikan saya kalau lebih baik bagi saya, jaminkan saya masuk syurga. Tapi kita tak doa begitu. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lepas tu pergi main saham. Pergi pinjam bank Islam yang riba. Bank Islam tu pergi rampas kereta orang yang jelas haram. Ya, ada fatwa haram merampas hak pencarian orang. Kereta kedua, ketiga tak apa. Rumah kedua, ketiga tak apa. Rumah orang B40, flat itu, anak 8, awak rampas rumah dia, haram. Saya ada fatwa, itu bincangan lain kalau nak bincang bank Islam. Saya lama ikuti bank Islam, saya kenal dengan orang-orang timbalan Gabono bank Islam Iran. Bukan calang-calang orang lah, itulah, bukan Apek lah. Saya banyak berdialog dengan banyak pegawai, manager. Saya bukan senang keluarkan fatwa bank Islam haram. Saya pun ada syekh mengeluarkan fatwa. Saya tak perlu persandarkan fatwa orang. Saya perlu ijtihad sendiri kerana di depan Allah, Allah tanya saya. You tak boleh kata, kenapa awak cucuk? Ada fatwa mufti lah. Kata Allah tu guna ke fatwa mufti? So, bila you beritahu mereka ini, saya daripada masa akhirat, engkau masuk neraka, tak ada malaikat beritahu tu tau. Tapi saya sekarang spekulasi kerana Imam Ghazali spekulasi mereka tu masuk neraka. Dan mereka akan berdialog demikian. Saya mainkan balik dialog. Can you follow? Tak boleh follow, tolong tanya. Because this is my conclusion. Okay. Jadi, kita tak akan mengaku. You say that, saya boleh bertaubat. Saya kata awak ni main judi. Apa saya dah masa ni engkau ni sapu ni yang kes macam kes rasuah tempatnya di mana ikut janji Allah, ikut ayat Allah. Makan rasuah, makan hak orang, mengupah hakim adalah Al-Quran. Tempatnya di neraka, tuan-puan. Ramai orang kita tahu, saya kenal sendiri, neraka. Saya sedih, bukan saya gembira tuan. Saya bukan gembira tuan. Saya tolak rasuah itu sebab saya tak jadi jutawan, tapi saya kaya cara lain lah. Saya round dunia. Saya jadi webmaster Siti Nurhaliza pun saya tak tahu macam mana. Cerita tu panjang, tapi betul dari arah tak duga. Betul-betul lah Allah menjaga orang yang bertawakal pada dia lah. Jadi, ramai kawan, saya kenal sendiri, panggil haji pun, pergi haji pun, makan rasuah. Kenapa saya cerita makan rasuah? Kerana ayat Allah tadi, masuk neraka. Lepas tu Imam Ghazali nak cakap apa? Kenapa awak tak matikan kita? Cuba kita beritahu ahli rasuah sekarang. Awak kenal kan? Cuba cari perasuah yang dekat dengan kamu. Carilah pengawal yang paling dekat. Coming to a cinema near you. Coming to a corrupted leader near you. Pegawai. Kan kadang-kadang kat roadblock kan? Minta tu kan? Rasuah kan tu? Mereka menjadi hakim. Awak upah dia. Jadi, masuk neraka betul tak? Cuba fikir sekejap. Ke tak mau fikir? Tak penting. And end of the story lah, babe. That means you are not interested in the truth. You don't need to be my follower. Anyway, saya akan load ini ke YouTube. Satu hari nanti manusia boleh baca balik. Nak tengok komen lain. Waalaikumsalam. Nur Saadia. Tuan cerita tentang jemaah Akam. Itu favourite saya. Saya dah cerita dah. Kenapa nak ulang balik? Awak ni mesti pengikut Akam ni. Akam saya cerita lah. Jemaah yang paling baik saya tembungi. Ustaz Asyari, pemimpin yang paling saya kagumi. Fitnah tentang dia, saya nak diadili semula. Saya tak puas hati dengan Jakim. Banyak benda Jakim ni saya nak lawan. Kepada saya, Baitul Mal,
Ni halal haram cop halal ini, siapa bertanggungjawab? Contohlah. Tapi itu semua lari tajuk ni, kita sains dan Islam. Falsafah sains. Salam Apek, adakah golongan agama lain akan masuk syurga dan kita? Cantik soalan tu. Menurut pembacaan saya dalam Quran, ada ayat-ayat yang merujuk kepada agama lain masuk. Yahud, Nasara, Sabian yang beriman, beramal soleh masuk dalam syurga. Kalau nak perlu berucap, Nabi Musa tak berucap seperti mana kita perlu berucap. Dia beriman. Sebenarnya kalimah syahadah ni, kita mesti, ini mendalam lah. Nanti ustaz minta aku lah. Tapi untuk jawab dia tu, saya kata ada, dan ustaz saya ada jawab. Jadi saya boleh sandarkan ustaz. Macam tadi kes Tuan Guru Zainul Asri. Dia kata dia tarik balik kenyataan saya. Ini saya tak payah tarik balik. Kerana ada ustaz, dia kata tak ada sandaran. Ustaz tu dah meninggal. Dia kata tak ada Quran, tak ada nas, hadis atau kitab mana-mana tertulis. Ini ada tertulis. Ini ada tertulis. So, jawablah senang aja. Ada. Kalau tidak ada, Melayu yang Arab saja juga masuk. Saya rasa terbaliklah. Jangan terkejut. Terbalik. Ramai orang yang bernama Islam tidak masuk syurga. Ramai orang yang tidak ada nama Islam masuk syurga. Percayalah. Ada ayat. Pelacur yang bagi air kepada anjing kurap masuk syurga, itu sebagai contoh. Amal soleh. Saudara amal soleh ke meratib dan membiarkan jiran kamu kelaparan, membiarkan kaum jiran kamu dalam kejahilan, membiarkan masyarakat lain tidak tahu Islam, berlaku zalim kepada kaum lain. Tahu tak kita melakukan zalim kepada kaum lain? Saya cerita, saya sebagai kaum lain ni. Awak tak mau percaya, kamu kaum majoriti kan? Takkan tahu bahawa awak menzalimi kaum minoriti kan? Awak kata, baliklah kepada negeri kamu. Ini negeri kami. Itu zalim tuan-puan. Ini bukan negeri kita. Negeri Allah. Daulat Islamiyah. Masjid Allah. Tak boleh masuk, tak boleh masuk, tak ada pakai pelitup. Zalim tu. Ini bukan masjid engkau. Ini masjid rumah Allah. Ada tak nas? Ada. Surah Baqarah 114, Surah Taubah 107, 108 dan banyak lagi ayat. Macam mana ni? Nak bergaduh? Saya tak mau bergaduh tuan. Masukkan saya dalam penjara, saya bergaduh. Banyak orang sudah unfollow saya. Alhamdulillah. Itu aja. Yang penting beriman kepada Allah. Ya saudara SIS Saif, tapi you kena definisikan what you mean by iman. Iman buta tak boleh. Iman tambah fikir tak boleh. Kerana banyak kali kita laku zalim tanpa sedar. Orang ketiga nampak. Kalau dia tegur kita, saya banyak cerita lah. Saya tak suka bangkitkan lah. Nanti orang panas lah. Saya campur orang Melayu bang. Saya campur tabligh. Saya banyak soal orang hafiz. Saya banyak soal ustaz-ustaz. Kerana saya soal tu, saya boleh tengok wajah muka dia berubah pun ada. Saya sensitif ni bila orang ambil duit ni. Okey. Ulama upahan. Ahmadiyah, Qadani. Ini senang aja pergi Google. Tapi Qadiani ni dia mendakwa diri dia Al-Masih, Nabi Isa. Lepas tu saya kaji Bahai. Qadiani saya belum lah, maaf lah bang. Saya rasa tak perlu lagi kerana saya belum lebih kurang. Tapi saya akan kaji lah. Tak ada masa. Saya baru ni kaji Zoroastrian. Sebelum ni saya kaji Mormon. Saya kaji Syiah lama dah. Wahabi pun masih berterusan kaji kerana saya ada ulama Wahabi dekat saya yang baik dengan saya. Saya boleh rujuk dia. Syekh Mohid Kauli. Saya bersembang dengan dia. Rapat betul dengan dia. Pasal dia sayang aku, dia kata. Awak saudaraku dunia akhirat. Siapa tak nak sayang orang macam tu? Jadi saya selalu tanya dia, Ustaz maaf boleh tanya tak Ustaz? Boleh. Jadi saya duduk dia lutut ke lutut. Saya nak tanya Ustaz macam mana nak satukan umat? Ini persoalan saya. Macam itulah. Siapa yang kenal saya, kenal lah. Assalamualaikum, nak tanya, benarkah Allah tu roh? Ini belajar dari mana ni? Dengar dari mana ni? Kepada saya, tidak. Ini mengaitkan Allah. Orang boleh kata ada nas roh. Tak boleh.
Ada ayat menyindir roh. Bukan awak boleh faham roh. Kerana banyak ayat-ayat lain. Wahdahu la syarikalah. Walam yakulahu kufuwan ahad. Allahu samad. Samad tu macam mana? Ya. Benar kata roh bukan ikut roh yang kamu faham. Kita pun ada roh kan? Bukan. Macam Nur Muhammad. Saya tak berapa setuju dengan beberapa tafsir tentang Nur Muhammad. Tapi ada tafsir Nur Muhammad yang tepat. Bukan Muhammad. Dia Muhammad tu pada istilah. Tak payahlah itu terlalu teknikal lah. Saya nak pergi bersains. Awak terima tak sains? Ya? Sekarang, sesiapa menolak sains kepada saya menolak Allah. Menolak tanda Allah. Susah payah Allah berikan Quran. Ya tafakkarun, kamu tolak saja. Ya tafakkarun, tak boleh. Tak boleh. Kenapa kita disebut iman wa taqwa? Kenapa tak sebut iman saja? Dalam Kristian dia sebut iman saja, dia tak ada takwa. Kenapa kita sebut takwa? Takwa itu amalan. Kita kena beramal. You must practice it. Jom kembali abang. Tunggu Fahad. Kalau tak silap saya, you dulu ada mari tau. You suruh balik ke mana? Okeylah. Akademik, sains paling tinggi pergi jadi doktor DG macam Noisha. Rendah sikit jadi ahli ekonomi. Rendah lagi jadi seni. Ya. Paling rendah jadi agamawan. Faham tak maksud saya? Kita kena IQ paling tinggi. Kita kena ada sains. Dan sains ini payah. Cuba pergi belajar differential maths, calculus, algebra, trigonometry, geometry, algorithm, algoritmi, cendekiawan Islam. Okay? Optics oleh Ibn Al-Hazan. Perubatan oleh Ibn Sina. Cuba bagi kaji. Pening. Tapi kita malas. Alah, tak apalah, aku hafal ni sikit sudahlah. Tak boleh. Kenapa hampir semua umat kita menghafal saja. Begitu sikit orang macam Profesor Mustafa Ali Muhammad. Seorang yang diugut, digetak, ditekan, tapi dia tenang, dia tidur 2 jam sehari. Dia cuba mengeluarkan ubat untuk naikkan immunity umat. Dan saya rapat dengan dia baru sembang dengan dia dalam WhatsApp. Dia Ibn Sina. Mana pergi cendekiawan kita semua? Ada satu golongan yang saya kata agamawan tu menindas. Ada ustaz yang kata, sains, fikir, akal. Dia menindakkan sains. Akal ni berat ni. Ya? Mereka anggap akal ni masuk neraka. Gunakan sains menolak akidah. No. Orang yang menolak akidah bukan saintis yang sebenarnya. Saintis yang benar-benar saintis macam Ibn Sina, macam Aristotle, menerima tauhid. Mengeluarkan prinsip tauhid. Okay? Ibn Rushd, ahli falsafah agung Islam, menerima tauhid. Orang yang akal sempurna akan nampak cahaya Allah. Allah benarkan kerana Allah sebut, tidakkah kamu berfikir sesungguhnya ini tanda-tanda bagi orang yang mengkaji. Bermakna orang sains lah. Saya bukan nak balikkan fikrah kita ni. Bukan nak betulkan, nak tunjuk fikrah sebenarnya dalam Al-Quran. Tu pulang tuan-puan nak ikut ke tidak. It's up to you. You see, I got nothing to gain, nothing to lose. I'm Ridwan own. Okay? Cina Apek. Sengaja panggil Cina Apek. Supaya tidak ada gelaran lebih kepada saya. Ya? Allah sengaja pun tak bagi aku PhD. Supaya aku tak boleh kata, nggak tahu aku berapa PhD. No need lah. Macam Martin Luther King kata, judge a person by the content of his character, not the color of his skin or his makam. Dengar pada hujah seseorang, nilailah ikut hujah dia. Ya? Jangan macam Buya Syakur kata, mana tahu itu hujah seorang wali Allah, mana tahu itu hujah Nabi Khidir. Ya? Tapi sekarang kita pandang orang nak cari salah. Saya tak cari salah saudara, saya pun tak tahu muka saudara macam mana. Saya tengok hujah. Kerana ada hujah peli, saya tak dapat layan. Hujah mengutuk, tak dapat layan. Hujah bermuzakarah, okey. Hujah untuk muhasabah, hujah untuk bertafakur, tak apa. Saya pernah berdebat dengan orang atheist Jerman, kawan saya di Berlin. Dia tak percaya Tuhan. Dia bagi macam-macam hujah. Saya patahkan, saya kena mengamuk. Marilah berhujah. Hujah lawan hujah.
Macam wasabi ni ada berapa hujah dia tak boleh dipatahkan oleh orang Sunni. Saya tahu hujah mana. Ada berapa hujah Sunni, Wahabi susah nak patahkan. Saya tahu yang mana. Dan saya dah beritahu firasat saya kalau Wasabi, Dr. Mazhar berdebat dengan tokoh Sunni paling kuat di Malaysia. Siapa paling kuat? Azhar Idrus? Tidak. Abdul Samad? Tidak. Datuk Ustaz Kasim, ini firasat saya lah. Ini macam saya punya top 10 lah. Saya percaya Ahmad Rozaini, Tuan Guru Ahmad Rozaini paling top pasal di bab Tauhid. Muhammad Kauli tak cukup top sebagai Wasabi. Dr. Mazhar. Ini penilaian saya. Okay? Dia nak berdebat, you kena cari seorang guru Sunni yang lebih kuat. Saya percaya orang macam Mufti Abu Laid dari London, luar lah. You kena import lah pemain luar lah. Siapa lagi? Sheikh Imran Hussein tak cukup kuat. Dari segi dia okey lah. Apek tentu tak boleh lah. Apek jadi referee sajalah. Bagi kad merah, kad putih, jangan gaduh. Pecah stadium panggil FRU. Ini kerja Apek lah. Tapi Apek boleh berfikir atas hujah mereka. Dr. Mazhar menang kalau berdebat. Yalah, kamu akan throw dia, marah dia, boo dia. Itu bukan caranya kamu layan kebenaran. Apakah kerana kamu majoriti, kamu benar? Tahu tak, satu ketika Syiah tu majoriti dalam Empire Fatimid. Dia menguasai di Mesir. Dan bila mereka kalah, mereka curi batu Hajar Aswad selama 20 tahun. Orang Syiah pegang. Awak tahu tak, politik Islam yang paling berjaya sekarang, orang Syiah. Iran, Lebanon, Hezbollah, separuh dari Syria, sebelah Yemen, orang Iraq, lebih dari separuh Syiah. Faham tak? Pakistan orang paling kaya saya kenal, orang Syiah. Sunni. Ini saya cerita fakta lah ya. Ekonomi, kita paling, semua dah tahu lah ekonomi, politik, sains semua paling rendah. Macam mana nak kembalikan? First, okeylah. Mari saya anjurkan perdebatan antara Dr. Mazhar, saya dengan dia. Dia akan terima kenapa saya akan kata saya wakili Sunni. Atau saya pergi jumpa Ahmad Rozaini, saya ajak dia, mari Tuan Guru, perdebatan tertutup lah. Saya jadi judge. Kalau tidak, kecoh dia. Kita rakam tapi kita tak akan keluarkan rakaman tu. Kecoh. Kan manusia ni emo. Dia taksu. Saya nak bagi banyak contoh hadis nak beritahu yang bercanggah tau. Cuba Google hadis sahih yang bercanggah. Banyak, tapi kita tak mau. Kita tunggu Tok Guru. Kita sendiri tak mau kaji. Kita taklid Tok Guru. Kita adakan satu pengantaraan. Saya kaji sendiri. Contoh bahasa Arab, bahasa syurga. Saya pergi Google. Dalam 3 saat keluar. 3 saat keluar. Iaitu 3 hadis. Satu mungkar, satu palsu, satu daif. Bahasa syurga bukan bahasa Arab, keluar dari pejabat mufti wilayah persekutuan, boleh Google sendiri. Ini contoh lah. Anjing, lagi satu tentang anjing. Hal anjing tu najis ke tidak. Saya keluarkan fakta sikit, habis. Tak boleh terima. Mufti itu macam bila mufti keluar fatwa semua. Jadi payahlah masa ini kes vaksin semua kan payah untuk ubah. Kerana bila mufti keluarkan, ada sultan ke apa ke, payahlah. Faham tak? Jadi saya pun tak boleh teruskan perbicaraan. Sekarang saya cuba rayu sedikit kepada sains. Ada siapa antara saudara sini kaji sains stream? Angkat tangan. Sila beritahu saya siapa pra-university science stream. Saya ada kawan-kawan sains tertarik kat saya ada. Siapa sini sains graduate? SPM grade 1, fizik kredit 3, biologi kredit 3, modern matematik A2, admaths 5, apa lagi? Agama Islam saya tak ada lah. Kemudian lah okey, sekian sajalah. Ya betul, siapa tolak sains tolak Allah. Hanya mengkaji halus dapat faham. Tengok itu penyokong ni, pendekar. Tengku Farhan, sayalah orangnya. Okey. Yes, saya nak declare kan, siapa tolak sunnatullah, tolak Allah.
Siapa tolak ketetapan Allah, tolak Allah. Siapa tolak perhitungan Allah, siapa tolak tanda-tanda Allah. Sains adalah tanda-tanda Allah. Kejadian manusia adalah tanda-tanda Allah. Bayi dalam kandungan 9 bulan adalah tanda Allah. Saya Cina adalah tanda Allah. Saya boleh bahasa Tionghoa, itu adalah tanda Allah. Wa min ta'ati faku samawati wa tilafu sinatikum walwanikum. Ning Aziz Allah Yaham pernah menyatakan, siapa nak buang bahasa Cina, selupa buang matahari dan bulan. Cina pun syok kat Ning Aziz tu. Banyak orang Cina mendekati pas masa tu Islam. Tuan Guru Ning Aziz, saya ada banyak memori dengan beliau, Allah Yaham. Itulah. Tadi cerita Akam, the best jemaah lah. Saya mau Akam itu diadili semula. Saya nak orang yang memfitnah Akam ni dihukum. Ini pendapat saya lah. Siapalah saya? Kerana saya campur Akam. Saya pergi Akam tahun 80. Lepas tu tahun-tahun kemudian saya ada lawat. Saya bertemu dengan Akam. Bila saya bertemu dengan Akam, bekas Akam, saya akan berdialog panjang. Kalau diizinkan dia. Saya akan tanya dia, macam mana Ustaz Asy'ari? Akhirnya saya jumpa Ustaz Asy'ari sendiri. Saya kagum dengan dia. Akhlak dia, pembawaan dia, fikrah dia, fardu kifayah dia. Semua sunnah wal nawah. Dia ajak orang pada fardu kifayah. Buat kicap pertama. Sakit puan pertama. Taskit. Semualah dia buat. Dia tarik grup-grup rocker. Dia tarik Sarah Yaakob. Dia kata, medunya suara. Alangkah baik kalau kamu menyanyi untuk Allah. Wow. Dia tarik ketua-ketua terus angkatan tentera. Saya ada jumpa beberapa mereka. Tapi sayang, jemaah itu dihancurkan. Tinggal ikhwan dengan rufaqah. Sini pun ada ikhwan. Duduk belakang kita pun ada ikhwan. Apa lagi nak tanya? Banyak orang troll saya, hentam saya, unfollow saya. Saya tak takut walaupun tinggal saya dah last Cina Apek. Saya tetap mempertahankan sains adalah tanda Allah. Siapa kaji sains akan rapati diri kepada Allah. Sebab tolak sains itu bodohnya orang. Rugi. Kenapalah nak melakukan demikian? Kenapa tak buka otak sendiri? Tak apalah. Saya dah sampaikan. Sekian saja. Wabillahi taufik. Kalau apa nak tanya, besok kah, subuh kah, sebelum subuh saya mungkin live atau saya esok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.